Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita menghayati ataupun mempelajari satu tajuk yang berkaitan dengan ilmu tafsir, iaitu At-Tafsir wa Ta'wil fil Ilmu Tafsir. Tafsir dan takwil dalam ilmu tafsir. Okay, kita tidaklah untuk menghuraikan panjang, tetapi kita akan dedahkan apa yang terkandung dalam buku teks Usuluddin Tingkatan 4 bagi tajuk tafsir, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima berkaitan dengan tafsir dan takwil dalam ilmu tafsir. Okay, dan kita tahu ilmu tafsir ni adalah merupakan cabang ilmu ulum Quran. Cabang ulum Quran yang antara yang utama dalam ilmu ulum Quran adalah pelajaran tafsir. Dan kita nak tengok ta'rif tafsir wa ta'wil. Okay. Apakah yang dikatakan dengan tafsir daripada sudut bahasanya? Okay. Tafsir daripada sudut bahasa bermaksud maknahul ibanatu wal kashfu, iaitu dari segi bahasa tafsir bermaksud menerangkan atau mendedahkan. Okay, menerangkan atau mendedahkan. Okay, daripada sudut istilah, iaitu arrafahu az-Zarkashi annahu ilmu yufhamu bihi kitabullah al-munzilu ala nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'aniyah wa istikhraju ahkamuhu wa hikmuhu, iaitu dalam pada sudut istilah. Okay, menurut pandangan Az-Zarkashi, tafsir ialah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan makna-maknanya serta menerangkan hukum hakamnya dan hikmah-hikmahnya. Okay, Az-Zarkashi ni adalah nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur bin Abu Abdullah Badruddin Az-Zarkashi. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 745 Hijrah dan Az-Zarkashi ini merupakan salah seorang yang banyak penulisan kitab-kitab, buku-bukunya berkaitan dengan pelbagai bidang, iaitu seperti fiqh, hadis, ulum Quran dan tafsir. Okey, dan berdasarkan makna yang daripada sudut istilah ni, kita dapatlah simpulkan bahawa seseorang itu tidak akan dapat memahami kitab Al-Quran secara sepenuhnya ataupun secara sempurna sekiranya seseorang itu tidak tahu tentang ilmu tafsir. Okay. Dan ada setengah pengkaji ulumul Quran menyatakan bahawa tafsir dan takwil ni adalah perkara yang sama dan saling bersangkut paut, dan ada juga sesetengah mengatakan tafsir dan takwil itu adalah berbeza. Okey, kita tengok pula apa itu makna takwil. Okey. Okey, at-takwil daripada sudut bahasa, asluhu minal awal wa huwa ar-ruju'u ilal asli, iaitu daripada sudut bahasa, takwil berasal daripada perkataan al-awwal yang bermaksud kembali kepada asal. Dan daripada sudut istilah, huwa bayanu ma yarji'u ilaihi ma'nal Quran bimuqtadal qawa'idi wan nazi wa ad-daqiq, iaitu
Pada sudut istilah pula, menerangkan sesuatu yang kembali kepada makna Al-Quran mengikut kaedah dan pandangan yang teliti. Okay, dan takwil ni biasanya terjadi apa dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dia ada berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ada berbagai dipanggil double meaning lah. Okay, contohnya perkataan yad, perkataan tangan pada kalimah yadullahi fawqa aydihim. Ada yang mentafsirkannya sebagai tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi perkataan yad juga ditafsirkan ataupun ditakwilkan dengan maksud kuasa ataupun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan dekat sini kalau kita tengok bagi pendapat yang menyokong bahawasanya tafsir dan takwil itu adalah sesuatu yang sama, kalau kita tengok berkaitan dengan kisah Ibnu Abbas, orang yang Ibnu Abbas ni adalah orang yang menyediakan air wuduk Nabi. Kalau Nabi nak bangun solat malam, dia yang menyediakan air wuduk untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas tu Rasulullah tanya pada isteri dia, siapakah yang sediakan air ni? Dan isteri Rasulullah jawab, dia kata, oh, ni Ibnu Abbas yang sediakan. So Rasulullah pun mendoakan dengan menyebut Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Semoga Allah memberikan kefakihan kepada Ibnu Abbas ni dalam agama, dan wa 'allimhu ta'wil, dan hebat ilmunya dalam takwil. Takwil bermaksud kat sini ilmu tafsir, dan Ibnu Abbas adalah memang merupakan seorang tokoh dan sahabat yang hebat dalam dalam ilmu tafsir. Okey, dan seterusnya kita nak tengok kepada kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Okey, ahammiyatu dirasatu ilmu tafsir, kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Yang pertama, kenapa kita kena belajar ilmu tafsir ni? Idraku ma'ani wa ibaratil ayat Al-Quranul Karim. Memahami makna dan pengajaran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okay, dan yang kedua, istikhraju wal istimbatul ahkam asy-syar'iyyah minal Quranul Karim, iaitu mengeluarkan dan mengistimbatkan hukum-hukum syariat daripada Al-Quran. So kalau kita tak belajar, tak tahu tentang tafsir, kita maksudnya sesuatu hukum itu kita tak dapat nak mendalaminya dengan lebih mendalam. Okey. Sebagai contoh, kalaulah kata nak menghuraikan ataupun nak mengeluarkan hukum-hukum ataupun syariat-syariat dalam ayat Al-Quran, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, iqamas salah, dirikanlah solat. Tetapi datang tafsir tu menyatakan, ulama-ulama tafsir tulis berdasarkan hadis Nabi SAW, perkataan iqamas salah, dirikanlah solat tu, kalau dalam ayat Al-Quran, macam mana nak dirikan solat? So, datanglah hadis Nabi, ditafsirkan melalui hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan solat. Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Okay, contoh itulah lebih kurangnya. Okay, kemudian kita tengok kepada syarat-syarat tafsir. Syurutut tafsir, syarat-syarat tafsir. Okey, yang pertama, an-naqlu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'at tahazzuri anid dha'ifi wal mawdu', diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selamat daripada dhaif dan mawdu'. Diambil daripada ilmu tafsir ni banyak diambil tafsirannya daripada Rasulullah melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang diambil itu selamat daripada hadis dhaif dan hadis maudhu'. Yang kedua, al-akhdhu bi mutlaqul lughatu wa adamus sarfil ayat ila ma la yadullu alaihi al-kalamul arab.
mengamalkan gaya bahasa yang mutlak dan tidak menukar maksud-maksud ayat Al-Quran serta tidak ditunjukkan oleh kata-kata orang Arab. Maksudnya dalam ilmu tafsir itu kita akan dapat lihat penggunaan bahasa yang mutlak, dan orang yang menjadi pentafsir ni juga dia sememangnya orang yang hebat dalam ilmu bahasa Arab dan tidak menukarkan maksud ayat-ayat yang lain kepada apa-apa yang selain daripada maksud ayat tersebut. Maksudnya tidak bercanggah daripada maksud yang sebenar, dan kemudian tidak ditunjukkan oleh kata-kata orang Arab ni. Maksudnya kalau orang Arab kata macam ni, dia tak ambil mudah-mudah macam itulah. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat tafsir juga adalah diambil daripada akhzu biqaulis sahabi, diambil daripada kata-kata sahabat-sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, dan pendapat mereka adalah yang paling, maksudnya boleh diterima sebab mereka ambil daripada Rasulullah sendiri dan mereka yang tahu situasi sesuatu ayat tersebut diturunkan, bagaimana situasinya, dan mereka sahaja yang antara kalangan orang yang berhak mentafsirkan ayat tersebut. Dan kemudian yang keempat, al-akhzu bima yaqtadihil kalam al-qanun syar'i, iaitu mengambil dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan undang-undang dan syariat-syariat di dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya kita tengok kepada syurutut ta'wil. Apa pula syarat-syarat ta'wil? Syarat-syarat ta'wil yang pertama adalah istiqamatul al-mu'awwalu wa salamatu aqidatuhu, iaitu istiqamah kepada pentakwil ataupun orang yang mentakwil itu, dan selamat daripada selamat akidahnya. Maksudnya orang yang mentakwilkan sesuatu ayat Al-Quran itu selamat akidahnya. Maksudnya akidahnya tidak terpesong daripada agama Islam. Yang kedua, syarat-syarat ta'wil yang kedua adalah ayyakuna ma'nal mu'awwalu mimma yumkinu istinbatuhu minan nas. Hendaklah makna yang ditakwilkan adalah perkara yang boleh dikeluarkan daripada nas Al-Quran. Maksudnya nak takwilkan sesuatu mesti ada kaitan dengan ayat Al-Quran. Ada nas yang boleh dikeluarkan daripada Al-Quran. Contohnya macam yad tadi itulah, yadullahi fawqa aydihim. Maksudnya bila ada tafsiran yang menyebutkan itu sebagai kuasa ataupun sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, makna di sebalik perkataan tangan tu, maksudnya itu boleh kita relatekan lagi, boleh diterima. Yadun kat situ bermaksud kuasa, yadun kat situ bermaksud dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, an yakunal muawwalu aliman bil lughatil arabiyyah. Salah kat situ, bukan abiyah tu. Bil lughatil arabiyyah qawaiduha wa alfazuha. Dan hendaklah orang yang mentakwilkan itu seorang yang alim ataupun pakar dalam bidang bahasa Arab dan kaedahnya serta lafaz-lafaznya. Saya mohon maaf sebab tersilap typo kat situ. Boleh betulkan. Alif lam ain ra ba ya ta marbutah. Al-Arabiyah. Dan yang keempat, an yakun al-hukmul mustanbitu an tariqit ta'wil munasiban li mubada'ul Islam, iaitu hendaklah hukum-hukum yang dikeluarkan dengan cara takwil sesuai dengan asas-asas Islam, asas-asas Islam, tidak lari daripada asas Islam. Dan kita tengok adabul mufassir, adab-adab
orang yang pentafsir. Adab-adab mufasir ni maksudnya pentafsir. Okay. Apa adab-adab dia? Okay, kita tengok yang pertama, bukan lagi. Adabul musafir lil Quran kasirah. Adab yang orang yang mentafsirkan Al-Quran ni banyak, antaranya ialah yang pertama ayyahsanun niat, iaitu niat yang elok dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang kedua ayyujharu bil haqq, orang yang hendaklah terang-terangan atas kebenaran. Maksudnya nak menerangkan sesuatu kebenaran sahaja, bukan nak menyelewengkan Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, ayyakuna mutawadi'an, iaitu hendaklah orang yang mentafsirkan Al-Quran itu seorang yang tawaddu', yang tawaddu' terhadap ilmu. Yang keempat, ayyahsanul i'dadu wal ada'u, orang yang elok perwatakan dan berketerampilan. Okay. Yang kelima, ayyatahalla bitta'ni fi hadisihi, orang yang teliti ketika bercakap. Yang keenam, ayyataharri as-sidqu fin naqli, hendaklah mengkaji kebenaran ketika menyebarkan. Maksudnya nak tulis sesuatu kitab hadis ataupun nak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, bukan hadis tadi mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ni hendaklah kaji terlebih dahulu kebenarannya sebelum daripada menyebarkannya. Okay, dan yang ketujuh, ayyatakhallaqu bil akhlaqil karimah, hendaklah orang yang pentafsir itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan kita kenal ramai orang yang antara tokoh-tokoh yang mempunyai kitab-kitab tafsir yang masyhur, antaranya tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan mereka adalah antara tokoh-tokoh, dan mereka tu nak jadikan mereka seorang penulis bagi kitab-kitab tafsir itu, mereka ada semua ada al-mufassir ini. Ini yang 7 ni adalah antaranya, yang semuanya, yang senang cerita mereka ni semuanya yang baik-baik lah. Okay. Sebab tu kitab mereka terpelihara dan menjadi rujukan sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Okay, saya rasa setakat itu saja perkongsian daripada saya berkaitan dengan tafsir dan takwil. Semoga perkongsian ringkas ini dapat membantu anak-anak pelajar dalam menelaah pelajaran subjek usuluddin bagi peringkat tingkatan 4 untuk persediaan SPM nanti. Saya harap video ini memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.